Suara saya okey ke? Okey, sangat bagus. Gambar clear? Good. Okay, boleh saya start Okay, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa ba'da alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT dan selamat pagi semua. Selamat pagi, mudah-mudahan pagi ni kita orang kata dilancarkanlah kelas kita malam ni. Sebab tajuk dia pun sangat seronok kan, sangat seronok kata menjemput rezeki. Siapa tak menjemput rezeki, betul tak? Tapi dalam menjemput rezeki pun dia ada etika dia, ada cara-cara dia juga kan. Cuma semua kita tahu, semua kita dalam ni tahu, tapi kadang-kadang kita nak mengamalkannya atau nak istiqamahkannya tu sedikit sukarlah. Okey, sebelum saya lanjutkan lagi lah kita punya kelas malam ni, untuk sama-sama kita memberkati majlis kita malam ni, sama-sama kita buka dengan umur kita Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okay, alhamdulillah sekarang ni kita ada 11 orang partisipan yang bertuah, yang memang orang kata berimpian untuk menarik rezeki macam mana ni kan, sebab kita pun macam macam Bek kata tadi, era 955. Kita dah menempuhi banyak era, tapi era 955 ni orang kata mencabar tapi seronok. Cabaran yang baru tapi seronok bila kita dah ada dalam, dah melalui beberapa tahun ni, tadi kita akan rasa seronok. Betul tak? Jadi cabaran ni setiap tahun pun akan ada cabaran, di dalam kehidupan kita pun ada cabaran. Dalam sudut nak mencari rezeki pun ada cabaran, betul tak? Dalam sudut menuntut ilmu hari ni pun ada cabaran dia, ada alasan dia tertentu. Jadi kita boleh mari, boleh tengok. Walaupun kata duduk rumah masing-masing je pun. Kan? Pun ada cabaran untuk kita buka zone tu sendiri. Macam mula-mula tadi kan? Tekan-tekan tak dapat. Kita pun macam mana ni kalau kabut dah, macam mana tak boleh masuk gitu. Jadi itu adalah cabaran juga, tapi cabaran yang seronok kita kata, sebab tu menandakan ada kesungguhan di pihak kita untuk menuntut ilmu malam ni. Kan? Jadi saya bukanlah siapa-siapa untuk kata benda berkongsi pada anda semua. Jadi sebagaimana kita kata, kita menasihati, memberi, kita bercakap ni adalah untuk diri sendiri juga. Cermin untuk diri sendiri juga. Jadi bila kita cakap, kita menyampaikan kepada orang lain, dia akan sampai kepada kita juga benda tu. Dia akan makin ingat. Jadi orang kata lagi mudah lah, kita tahu, jadi beramal pula. Lepas kita share kat orang, orang amal dah dapat pahala untuk kita dah. Lepas tu kita sendiri makin ingat, betul tak? Betul ke betul ni? Kalau betul, taiklah betul. Gitu kan. Kita santai-santai, apply dia jangan terlampau stres. Kita relax je. Kita santai-santai saja. Sebab apa? Masa ni lah kita ada kata benda, ada peluang untuk kita bertemu muka di orang kata alam maya, tapi jelas muka kita walaupun kita duduk tempat masing-masing lah. Jadi kalau dia nak jemput orang lain lagi tu boleh panggil lagi, bagi kita ada baru 11 orang. Tapi kalau boleh bukalah gambar kan, buka video supaya kita tak nampak. Saya nampak sekali ada Kak Fauzah, ada Bear dengan saya je. Yang lain saya tak tahu duduk mana, mungkin di pasar duduk kat dapur. Duduk kat dapur. Lepas ni kita pakai tanya deh, Bang, apa yang dia dapat malam ni. Okey, Salma kata dia masalah lain. Lain tak clear, tak apalah. Tu pun satu cabaran juga, tapi tahniah juga sebab berjaya masuk. Kita dah ada 12 orang. Okey. Apa khabar anda hari ni? Yang penting kita tanya, apa khabar kita hari ni? Adakah kita seronok? Seronok ke beronok? Boleh je buka, tak apa kan, cuma tutup balik dah, takutnya jadi suara mengganggu tak? Luar biasa baik, alhamdulillah. Tahniah Bel kan, luar biasa baik. Saya sebenarnya walaupun kita tak sihat ni, kita mindset kita. Dia berkait dengan apa yang saya cakap malam ni. Dia berkait apa yang kita fikir. Betul. Hari ni kita akan share slide. Jadi saya boleh minta Bel jadikan saya host untuk saya share slide. Ni. Ni. Boleh nampak tak? Besarnya. Okey.
Okey, apa dia tajuk kita malam ni adalah menjemput rezeki. Sebelum kita nak menjemput rezeki, kita kena eloklah satu benda-benda yang kita kena elok, betul tak? Bukan kalau kata nak jemput ni mudah-mudah, kita ada perkara yang perlu kita jangan buat untuk menjadikan rezeki kita mudah mari lekat kat kita. Apa dia? Antaralah saya buat ni challenge ni adalah antara 7 perkara yang kita nak kata kena elok. Betul tak? Okey, apa dia 7 perkara yang perlu kita elak? Ni antaranya 7 benda yang perlu kita elak untuk menarik rezeki kepada kita adalah yang pertama, jangan kita ada sikap menyalahkan orang lain. Apa maksud menyalahkan orang lain? Siapa rasa dia ada macam ni? Dia suka menyalahkan orang lain. Ada tak? Cuba tanya diri sendiri. Ada tak? Aku ni ada tak menyalahkan orang lain? Buat satu benda, ni dia lah punya pasal ni. Orang tu lah, orang A, orang B, orang C, Z. Apa tu A balik? A, B, C sampai Z. Faham tak? Kita suka menyalahkan. Kadang-kadang benda tu kecil jadi dibesar-besarkan. Jadi kalau boleh, untuk menarik rezeki yang kata untuk datang kepada kita, salah satu yang pertama sekali, jangan kita salahkan orang lain. Apa sahaja yang berlaku, kita kena kita dulu. Kita biasa dengar kan, kalau macam Bear bagi talk atau Bear upline dia ni, Bear kata, you ingat tak apa dia? Lepas tu kita macam tak boleh jawab, mungkin tak ingat, tak bercakna kan. Tapi Bear kata, silap I lah. Dia suka cakap silap I lah. Walaupun dia kata silap kita, siapa dia terasa diri sendiri. Saya bila Bear kata silap I lah, saya rasa saya benda yang silap. Nampak tak? Benda tu bagus. Sebab bila kita menyalahkan diri kita, automatik orang yang tu, dia akan rasa, atau contoh di pihak kita membantu orang, betul tak? Bantu orang yang tak sihat. Kita kan bahagian, orang kata ni kawasan pemakanan, betul tak? Kesihatan, betul tak? Jadi bila kita share dengan orang yang tak sihat ni, kadang-kadang kita tak boleh tolak bila orang yang tak sihat datang kat kita, betul tak? Nak dibantu. Bila kita nak bantu dia tu, mungkin dia kata, sebab apa saya gini. Kita kata, dah ikut sangat saya kata. Memang betul, benda tu betul. Tapi apa kata kalau kita kata, mungkin saya silap lah, mungkin saya tak cakap dengan terang, tak jelas sangat. Dia pun fikir, sebenarnya kau betul dah, saya yang tak dengar. Ya kan automatik benda tu, manusia tak suka kalau kita kata ke dia, betul tak? Betul tak? Macam kita lah, suka tak orang kata ke kita? Memang tak suka, betul tak? Jadi kita jangan menyalahkan orang lain. Kata cermin diri sendiri. Macam Bear kata ni, cermin diri dulu. Yang kedua, jangan ingat kita ni pandai. Maksudnya kita tak tahu jadi pandai ke macam mana? Maksudnya di sini, kita kena, sebab apa? Selagi kita menuntut ilmu, lagi kita rasa tak pandai. Lagi banyak kita menuntut ilmu, lagi banyak benda kita tak tahu. Betul ke betul? Lagi banyak kita kata masuk kelinai. Berapa kali kelas kelinai pun, makin kita tak tahu rasa. Itulah ilmu sangat luas. Betul tak? Dalam hadis tersebut ada satu, dia kata apa? Kalau dia ambil jarum, dicelup dalam lautan, dia angkat jarum tu, dalam kita ambil jarum kan kecil je kan, halus. Kita celup dalam air, kita angkat jarum tu, yang ada di jarum tu, ujung jarum tu ada air sikit kan. Di ujung jarum tu dah ilmu kita di seluruh dunia ni. Maksudnya PhD ke doktor ke semua di seluruh dunia ni adalah di hujung jarum tu saja ilmu. Maksudnya luasnya ilmu, luasnya pengetahuan. Jadi kalau kita kata, saya dah pandai, saya tak payah ajarlah. Contohnya kita punya upline ke, kita ada kelas-kelas ke kan, kadang-kadang kita rasa kelas tajuk ni, si Dara cakap, seumur dah dengar dia tu, memang suka beleber, betul tak? Suka cakap, saya seumur dah dengar dia cakap. Tapi benda tu yang menyebabkan kita akan hilang, kita akan jadi macam tak ada charge bateri, betul tak? Sebab kadang-kadang orang yang bercakap dengan kita tu bukan sebab dia pandai, tapi sebab mungkin Allah nak bagi kita ada sikit info supaya kita teringat balik apa yang kita dah lupa, betul tak? Mengingati, betul tak? Jadi kita kena sentiasa menjangka kita ni macam mana nak tahulah. Jadi dan dia kata juga kalau dia ambil batang-batang pokok yang ada di dalam hutan, jadikan pena, dan lautan itu dijadikan kata ni dakwat untuk menulis, memang tak akan cukup, tak akan habis betapa luasnya ilmu, betul tak? Jadi fikir-fikirlah, adakah kita rasa kita cukup ilmu? Di sini kita akan rasa banyaklah nak tahu rupanya, betul tak? Betul. Jadi yang ketiga, jadi ini adalah apa yang saya cakap ni adalah kita kena ingat balik, tulis kalau boleh tulis tampai kat dinding supaya kita boleh ingat untuk saya sendiri dan untuk sahabat juga. Dan yang ketiga, jangan takut pada diri sendiri. Bila saya baca ni, automatik saya teringat pada diri saya. Teringat pada diri sendiri sebab apa? Sebab dulu saya memang di mulut tidak pernah lekat dengan perkataan takut. Sebab apa? Takutlah kalau dalam forever dikata jadi ahli nujum. Jangan jadi ahli nujum, betul tak? Maksudnya kita sebelum pergi jumpa dah kata,
Dia angkat dah telefon, ni suka tak saya pergi, dia suka tak saya share. Maksudnya kita dah jadi ahli nujum, kita dah menakut-nakutkan diri kita. Menakut-nakutkan benda yang tak pasti. Sedangkan kita Muslim lagi lah, kita kena yakin ada qadar. Maksudnya kita kena usaha. Dia suruh kita berusaha, lepas tu barulah kita terima apa sahaja yang Allah nak bagi pada kita. Betul tak? Apa sahaja yang nak bagi pada kita tu kita terima. Jadi jangan menakut-nakutkan diri sendiri. Saya pun sendiri sampai hari ni masih ada. Terutamanya bila kita nak berdepan, contoh macam hari ni, nak berdepan ni bukan benda mudah, walaupun kita dah kenal, betul. Tapi saya anggap kita berkongsi bukan sebab kita pandai. Jangan rasa kita pandai tadi, betul tak? Bukan sebab kita pandai, tapi rasa kita nak memberi. Sebab baliru ani walau ayat, sampaikan walau satu ayat. Walau satu ayat Nabi suruh sampaikan. Kalau kita tahu sikit, kita berkabur sikit, benda tu akan jadi, kalau makin banyak, dia akan berkembang, betul tak? Jadi jangan sekali-kali kita rasa, orang kata, takutkan diri sendirilah. Kata kalau ada mari pun dia macam kita buat macam dah tahu je. Saya kalau dulu memang kita takut. Tapi sekarang ni dengan sebab kita dah belajar, orang kata masuk kelas, selalu hadir dengan orang yang positif apa semua, menyebabkan kita jadi macam tak layak sangat dah perasaan tu. Dia mari rasa takut pun saya buat dah tahu je. Seolah-olah satu benda perasaan takut tu, dia benda tau. Dia lalu kita buat tak tahu je. Kalau Siti Rafidah kata, apa? Biar awak kan. Jangan layan biar awak tu. Tapi sama lah. Apa saja istilah yang anda buat, itulah dia. Perkara yang negatif banyak sangat, betul tak? Yang positif tu payah nak cari, betul tak? Jadi jangan cari yang payah lah. Kita cari yang senang-senang je, betul tak? Jadi seterusnya. Jadi nombor 4 ni, jangan rasa selesa. Apa tak boleh rasa selesa pula? Mestilah kita nak selesa, nak naik kereta selesa. Nak tidur yang tempatnya selesa. Betul tak? Nak berniaga yang mudah-mudah yang selesa. Sebab apa? Siapa setuju? Jangan rasa selesa. Apa masuk ni? Boleh komen sikit apa yang anda faham tentang jangan rasa selesa? Apa yang anda rasa anda faham? Maksud jangan selesa. Tak mau selesa ke? Penting pula kan? Tak mau selesa. Sebab zon selesa, Biar kata zon selesa. Sebab ni dah 7 perkara yang perlu di-elak. Jadi kenapa tak mau selesa? Semua orang nak selesa kan? Kita nak bagi anak kita belajar tempat selesa. Kita nak berbisnes pun tempat selesa. Semua nak selesa. Tapi di sini apa elakkan 7 benda ni untuk menarik rezeki pada kita. Salah satunya adalah jangan rasa selesa. Maksudnya jangan rasa selesa macam mana? Tak apalah, saya ni kan sihat lagi. Kan? Berilah orang lain dulu. Pernah tak jumpa customer kita gitu? Dia share pasal ini usus ni bagus ni untuk ni aloe vera bagus apa semua. Dia kata tak apalah, saya bagi orang lain dululah. Awak dululah. Ada jumpa gitu tak? Saya memang daripada dulu pas sekarang sentiasa berjumpa orang gitu. Dan apa tindakan yang kita buat bila kita jumpa orang yang macam tu? Kalau saya akan senyum. Sebab saya suka senyum. Saya senyum adalah salah satu kata sedekah yang paling mudah. Dia senyum je. Senyum. Dan macam sifu kita lah. Senyum je. Kadang-kadang terfikir, betul lah dia banyak duit. Tapi kalau banyak duit pun pening juga. Datuk pun kata dia pening banyak duit. Tapi pening pun dia orang kata sentiasa senyum. Itu adalah satu, orang kata kita tengok macam mana orang yang berjaya, orang yang dah kaya, yang orang kata tinggi lah. Tapi dia punya hati baik dengan kita, baik dengan semua orang. Sebab tu dia kata tak loket dengan senyuman. Kita pun sama, ada masalah senyum je. Senyum jangan kata apa-apa, senyum je. Betul tak? Senyum saja. Comel kan? Kak Fauzah senyum sikit. Saya nampak. Nora kat sikit muka tu tutup sangat tu Nora. Mana yang lain? Jadi Alhamdulillah. Comel kan senyum Sebut 3. 3, automatik kita senyum. Okay, sentiasa tepuk 3. 9, 3, 3, 3. Sebab tu 3 banyak. Betul tak? Okay, itu antara tip lah untuk senyum. Okey, jangan berasa zon selesa. Maksudnya walaupun kita rasa kita tak apalah, saya makan cukup je. Tapi adakah dikelilingi kita orang dia orang cukup makan? Kita rasa saya ada je duit. Adakah kawan kita ada duit? Saya okey je buat forever. Adakah kawan kita yang sedang mencari peluang tu dia orang dah ada peluang tu? Kita share tak pada dia? Macam mana ustaz dia kata? Kalau ustaz kata kan, tak share berdosa. Ni yang Yana memang dipegang betul ni. Kata kadang-kadang ilmu yang kita dengar dengan speaker-speaker ataupun kita punya subline, kita punya upline, kadang-kadang ada satu benda yang menyebabkan ilmu yang kita dengar tu jadi ilmu kita automatik. Mungkin hari ni apa yang saya cakap ni, mungkin Nora, Kak Fauzah, ni kata boleh ambil 1-2 benda, menjadikan dia punya ayat kita. Saya dulu tak boleh cakap juga. Tapi macam mana saya boleh bercakap? Saya ambil ilmu Dr. Haida, Ben, Oli semalam yang cerita kan. Dia cerita banyak pasal 3 suka kesihatan tu. Kita boleh ambil jadi ilmu kita.
Jadi tu antara kita kata jangan selesa. Selesa ni kalau kita rasa kita seorang, selesa lah. Tapi kalau kita fikir yang lain, sebab tu kita kata kita kena fikir di keliling kita juga. Jangan fikir diri sendiri sebab kita bukan hidup dalam gua ni. Kita duduk di bermasyarakat. Orang kata masyarakat kita, jiran-jiran kita, keluarga kita, hatta suami isteri kita, isteri kita kan, kita orang kata anak-anak kita pun dah kata kena fikir dah. Betul tak? Dia orang macam mana kehidupan dia, jangan rasa selesa. Betul. Faham ni? Boleh faham? Okey, alhamdulillah. Jadi seterusnya jangan beri alasan. Ni seronoknya dah. Alasan ni memang bukan alasan ni. Bukan saya nak bagi alasan. Saya nak macam-macam lah. Kalau kita satu benda perasan tak? Kalau kita kata, saya tak boleh masuk Zoom. Ni pun kata, sebab saya gini. Itu adalah alasan. Kalau kita kata itu alasan, dia kata, bukan alasan. Memang betul. Semuanya benar belaka. Atas kita, betul tak? Atas kita. Sebenarnya alasan ni bukan kata benda tu tak betul. Alasan tu benar belaka. Betul. Semua alasan benar belaka, betul tak? Benar, tak ada kita tipu pun. Tapi kadang-kadang kita, bila kita mengeyakan alasan tu, menyebabkan alasan tu, dia akan jadi, kita ada alasan, kita kata betul, memang aku betul alasan kita ni. Kita rasa memang betul, aku bukan sengaja nak buat. Jadi automatik kita akan menyekat kita punya perjalanan dan menyekat kita punya rezeki. Sepatutnya kan, contohlah kita ada kawan kita nak jumpa kita. Saya nak jumpa lah hari ni, alasannya saya kata sebab gini kita cover. Menyebabkan dia dah, esok tu mungkin dia dah, orang kata dah tahu hati. Mungkin dia dah jumpa orang lain ke macam mana. Sebab kita dah alasan, betul tak? Membenarkan alasan kita. Kadang-kadang kalau kita kata, contohlah anak kita demam ke, tapi kita rasa, anakku demam ni tapi aku nak masuk kelas malam ni, macam mana aku nak setting? Kita cari di sebalik alasan, di sebalik masalah tu, kita cari jalan penyelesaian. Sebab tidak ada masalah, tidak ada jalan penyelesaian. Betul tak? Setiap masalah dia ada jalan penyelesaian dia. Jadi cara dia jangan kita sangat, orang kata, benar sangatlah alasan kita. Kita kata memang benda tu betul, tapi aku tak boleh kata gitu. Aku kena ubah, aku kena cari macam mana nak buat. Kecilkan masalah, besarkan kita punya big why. Ini selalu diucap. Dia akan buat serta macam ke, orang kata, kan? Letak masalah kecil kan, macam satu papan hitam whiteboard, kita kata whiteboard tu, kita letak satu titik hitam kat tengah-tengah tu, kita jadikan titik hitam tu adalah masalah kita. Dan whiteboard yang besar tu adalah jalan penyelesaian kita ataupun big why kita, matlamat kita apa yang kita nak. Mungkinlah kata ada orang cepat, ada orang lambat, tapi itu terserah pada Allah Ta'ala. Kalau kita kata kita yakin, kita terus je, terus sahaja. Jangan kita kata, tak apalah gini. Banyak alasan kita lemah, betul tak? Siapa yang rugi? Kita dan kita. Kita saja yang rugi. Betul tak? Kalau kita buat gitu, kita rugi. Orang lain untung. Macam biar ada share itu, gendang. Gendang orang Cina selalu untung. Betul tak? Kadang-kadang benda tu nampak lucu, tapi kadang-kadang kita kena, orang kata, yelah, walaupun lucu, ada benar juga. Betul tak? Kadang-kadang orang Melayu untung rugi. Betul tak? Kadang-kadang benda tu macam lucu lah kan, tapi benar juga, betul juga Ustaz tu best share tu kan. Jadi jangan bagi alasan. Terkiralah kawan apa pun, jadi kita jangan bagi alasan kita tu benar belaka, betul tak? Dan yang ketujuh, jangan dengar cakap orang lain. Kadang-kadang kita cover, macam saya dulu saya suka dengar cakap orang lain. Ni saya cakap saya lah, sebab saya suka cakap hari ni, betul tak? Dulu saya kata dia ni memang penyakit, memang lemah ni, tak boleh berjaya ni, macam payuh lah. Ataupun saya dulu pernah dia orang cakap, saya suka sibukkan diri. Masa saya sakit dulu, saya suka sibukkan diri. Sibuk macam mana? Saya suka macam buat kerja lah, pergi mengajar sana, mengajar sini walaupun saya sakit. Saya suka buat. Sebab apa? Sebab tak mau fikir masalah. Tak mau fikir masalah. Sebab saya pun tidak ada kawan-kawan yang dikelilingi saya tu orang yang positif masa tu. Saya memang seorang-seorang saya je. Saya adalah kawan-kawan pun saya kurang bergaul. Sebab masalah kita sakit dan kita fikir masalah kita besar. Aku ni masalah kita fikir masalah saya besar. Jadi saya pun jadi negatif tu kuat dengan kita. Jadi menyebabkan kita bila apa saja orang kata, tu aku. Dan dulu zaman saya belajar pun ada orang kata ni, satu tandang, benar dengar tak? Satu tandang kelapa, buah kelapa, buah nyor lah, orang Terengganu panggil buah nyor, satu tandang kelapa tu, dia ada, orang kata yang kumbang dia panggil apa? Komeng ataupun yang tak molek lah, yang rosak. Mungkin tupai tebuk ke, ataupun dia tak membesar ke, dia rosak. Dalam setandang tu dia ada yang rosak. Dia kalau orang Melayu panggil komeng lah, buah komeng yang macam yang tak guna lah, buah tu memang tu rosak. Jadi dia kata dalam ramai-ramai tu, dalam satu tandang tu mesti ada yang rosak. Jadi keluarga dalam adik-beradik pun ada gitu, dia kata.
ramai-ramai yang cerdik-cerdik mesti ada yang tak cerdik. Yang kalau dia kata kalau cakap kasar yang tak cerdik lah. Tak cerdik. Dan saya kata tu adalah saya. Maksudnya saya automatik saya ambil apa yang orang kata tu, itu adalah aku. Faham tak? Kita automatik kita letak kita sebab kita dengar cakap orang. Lepas tu dia kata 7 perkara yang kena elak, jangan dengar cakap orang. Betul tak? Adakah kita lapar orang bagi makan nasi? Adakah kita susah orang tumpang susah? Adakah kita tak ada duit orang bagi kita duit? Betul tak? Orang pun tak ada juga. Jadi hari ni kita janganlah orang kata ni antara dia 7 ni banyak sebenarnya banyak. Betul tak banyak? Tapi kita ambil 7 ni pun kita rasa dah tak cakap nak kata nak kena daripada kita. Betul tak? 7 benda ni pun dah kalau kita tolak pun dah kita rasa macam akan rasa tenang jiwa kita. Cuba tengok macam mana semut ni. Kalau kita sekarang di tepi tu ada gambar semut kan. Semut ni kan dia angkat tu daun tu besar pada dia tu. Betul tak? Besar pada di badan dia. Tapi kalau semut ni beralasan dia bersoalkan sebab apa Allah cipta aku ni kecil. Tahu lah kecil pinggang terlampau ramping. Betul tak? Kaki halus je. Betul tak? Kaki dia semut kan halus. Tapi kita nak dia ramping macam kerengga. Betul tak? Tapi ni semut. Kerengga lah ni. Kerengga. Nak macam kerengga. Tapi dia semut ni tak ada fikir. Betul tak? Dia sebab apa? Sebab makhluk yang kata Allah cipta ni dia ada kelebihan kehebatan sendiri. Sebab itulah hari ini orang yang berfikir sesaat lebih baik daripada beribadah setahun. Macam dia tahu cara kat orang, dia nak ibadah je sebab dia nak ke orang kata mati dalam keadaan baik. Mungkin dia tak bergaul dengan orang, dia buat hal dia je. Tu saya dululah. Buat hal saya je, saya buka Quran, saya mengaji je, saya nak pahala banyak saya duduk sebab saya fikir saya dah nak mati, betul tak? Saya rasa macam sakit saya ni bawa kepada kematian, betul tak? Tapi saya fikir biarlah aku duduk seorang je cari pahala. Tapi last kali saya jumpa dengan arwah Dr. Haidar, dia cakap apa? Dah, awak mengajar Quran je dapat pahala, saya doktor tak dapat pahala. Dia kata gitu. Kenapa tak? Dia psycho, dia buka minda kita. Dia kata, saya doktor tak dapat pahala ke? Bukan, saya kata. Tapi saya takut. Saya ni sebab suka sebut takut. Dan macam untunglah kita ada kelilingan orang yang positif. Betul tak? Jadi, dia kata, dia nasihat kita, sebenarnya pahala ni mestinya orang yang macam kita duk bergaul dengan orang. Macam hari ni pun kita dah dapat manfaat bila kita berkongsi. Betul tak? Jadi, apa orang kata, contohnya orang suka macam Nora, apa Nora rasa? Ada tak orang tuduh anda ni kata cakap pasal kita lah kan, macam Kak Fauzah. Adakah dia kata tu dia tak tahu pun kita macam mana, betul tak? Dia mulut dia boleh cakap macam-macam, tapi kalau kita kata mana ada, aku bukan gitu, ataupun kita senyum je lah senang. Kalau orang kata kita senyum, automatik kita akan rasa macam bahagia sangat-sangat. Cuba amal tip ni, sebab saya memang suka sengih, saya pun tak tahulah tak apa. Sebab saya dapat VIP dekat Pasar Tani, ada pokcik ni mari, dia punya macam pokcik lah, saya panggil pokcik dia. Masa tu saya yang nyanyi dengan Kak Norizan. Dan dia baik kita punya booth, dia pakaian pun macam biasa saja. Memang saya tak tahu dia ni background siapa. Dan bila kita berkongsi dengan hati, kita tak kisah dia siapa. Betul tak? Dan bila dia tengok dia yang cerita gini ni, dia macam mempertikaikan lah. Tadi saya pun ke depan, saya cerita 3 circle kesihatan tu. Tu saya punya point, saya suka cerita yang tu. Sebab kita nak bagi apa yang kita tahu. Tak fikir dia tahu apa, saya fikir saya nak bagi tahu apa yang saya tahu. Bila dia cerita, dia bersetuju. Dan apa yang berlaku, dia bagi kad dia. Dan di kad tu dia tulis, Datuk Profesor, maksudnya dia tinggi daripada Prof. Haziq. Tapi, tengok kalau kita tahu daripada awal dia siapa, mungkin kita akan rasa, aku ni cerita, boleh bayar tak saya punya 3 circle kesihatan tu? Saya dia tak tulis imunisasi, saya punya tulisan doktor. Bagi tengok saya tulis, saya conteng. Bukan lawa lah. Memang saya tulis tu, saya bukan nak suruh dibaca tulisan comel, bukan. Cuma saya cakap dan saya tulis supaya nampak. Bila saya cakap tu, saya tak tahu dia siapa dan bila dia bagi kad, dia jemput kita pergi rumah dia dan kita close VIP. Masa saya pergi rumah dia kata dia suka tengok saya cakap. Dia suka dan dia kata kat saya, masa tu, dia kata saya ada 500,000, 500,000 saya ada duit untuk saya tukar berpinggan saya kepada, saya tengah cari berpinggan sesuai dengan saya. Dan maksudnya dia nak berpinggan nak tukar. Nak tukar berpinggan dengan berpinggan gosok kan. Sebab dia ada 500,000. Tapi di sini kesihatan tidak boleh beli dengan duit. Nampak? Nampak? Berapa saja anda ada, kan? Anda tidak akan dapat beli kesihatan. Sebab itulah jaga 5 perkara sebelum 5 perkara, antaranya jaga sihat sebelum sakit. Kalau dah sakit, itulah sibuk lapang sebelum waktu sibuk. Betul tak? Jadi kita 5 perkara ni kita kena ingat. Antaranya lah, maknanya. Jadi bila Datuk saya close, apa yang dia cakap pada kita? Dia kata,
Saya sebenarnya tertarik dengan awak semua ni. Saya cakap dalam pasal tu dia kata saya boleh baca semua orang yang jual jujur, tak jujur, yang tipu, tak tipu, saya semua boleh baca. Tapi saya tak pernah tengok awak semua ni. Dia dah pernah tengok awak semua ni. Tapi saya pelik, yang saya jadi tertarik nak jumpa, saya pelik dengan awak ni, tak laku pun jual. Jual tak ada orang beli. Tapi seronoknya, dia kata. Asyik seronok je. Kenapa yang seronoknya, dia kata. Sebab kita orang macam, tak ada orang beli, tak ada orang datang. Macam contohnya orang tanya, orang lari. Lepas tu kita akan buat live. Broadcast. Masa ada kita buat je. Buat je apa yang ada. Betul tak? Bukan tak panas. Panas tapi seronok. Tapi dia tertarik dengan kita, hanya sebab kita seronok. Senyum-senyum. Tak ada say pun suka. Nampak di situ. Itulah sebab apa mindset kita je. Siapa pun dia, ilmu ni kelebihan atas masing-masing. Hatta saya pernah kata, unzur ila man qala wala tanzur ila man qala. Jangan tengok siapa yang bercakap. Macam hari ni saya bercakap, jangan tengok, Syida cakap ni, dah dengar lah. Bukan. Jangan tengok siapa yang bercakap. Tapi tengok apa yang dia cakap. Contohnya saya cakap ini, adakah saya cakap benda yang salah? Saya cakap benda betul ke salah? Ambil saja apa yang saya cakap. Sebab benda tu benar, betul tak? Tak ada saya kata, awak kena menyalahkan orang lain. Tak ada saya cakap benda yang luar, betul tak? Saya cakap benda yang betul. Jangan tengok siapa yang cakap, dengar apa yang dia cakap. Betul tak? Hatta kalau orang gila, contohlah orang gila lalu kat kita, orang gila tu kata, solat 5 waktu tu wajib orang Islam. Adakah kita kata, mu gila, mana boleh aku dengar cakap mu? Betul tak? Boleh, betul atau betul dia kata tu? Saya nak tanya dalam ni, betul tak dia kata? Kak Fauzah, betul tak? Betul tak orang gila tu kata, 5 waktu jangan tinggal, betul tak? Betul. Tapi betul ke tadi gila lah Kak Fauzah? Orang tu gila. Kurang. Nampak? Jadi hari ni, gila ataupun kurang tu adalah dia punya masalah. Tapi di sini apa yang dia cakap tu betul. Jadi kita kena dengar. Jadi walaupun anak kita yang cakap, dia kata, Umi, tak baik macam marah-marah ke. Betul tu. Kita nak kata ke dia, mu budak lagi. Mu anak ni aku makan garang dulu. Kalau dalam drama gitulah. Aku makan garang dulu kan. Kalau drama Melayu lah, drama China ni saya tak tahu. Tapi sebenarnya, makan garam dulu lah yang jaga kecil manis darah tinggi tu. Banyak makan garam, betul tak? Jadi, jangan tengok apa yang orang cakap pada kita. Jadi kita kata, kalau dia cakap uduk, kita kata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kena terima dan kita kena ubah. Betul tak? Kena tukar lah. Okay, seterusnya. Saya nak tekan mana? Kita pun juga jaga slide lagi tu. Okey, seterusnya 7 rahsia. Tadi tak 7 perkara yang kena elak, betul tak? Nampak dia pun sabarang ni. Tak pernah buat sendiri. Tiba-tiba kita punya ni lari dah. Kena handle sendirilah. Alhamdulillah boleh je buat je. Yakin diri buat saja. Fikir boleh pasti boleh kan. Okey, 7 perkara yang kita 7 rahsia istiqamah menarik rezeki. Apa dia rahsia tu? Zikrullah. Ni semua orang tahu. Macam ke kalau tak ada alasan dia dah betul. Tak ada alasan. Saya cakap tu saya cover tapi saya tak ikut. Saya tak benarkan apa yang saya cakap tadi. Betul tak? Saya kata tak ada kan ni tapi saya buat je. Betul tak? Betul ke betul? Okey. Yang pertama apa dia? Zikrullah. Kita boleh kata dengan sebut ya Fattah. Ya Fattah apa dia yang membuka rezeki, betul. Ya Razzaq. Ya Razzaq ni pun sama yang memberi rezeki. Banyak sebenarnya. Ya Hanan, Ya Manan. Banyak sangat orang kata yang boleh kita amal. Cuma faham balik. Atas tadi tu tajuk 7 perkara istiqamah. Hari ni banyak benda yang kita boleh dengar. Banyak benda yang kita boleh amal. Tapi istiqamah ke atau tidak kita ni? Sebab itulah kata kalau buat satu benda yang kecil lebih baik daripada kita buat benda yang besar tapi benda yang kecil tu kita buat berterusan. Contoh saya masuk dalam sudut bisnes kita share hari ni mungkin kita boleh share pasal aloe vera. Kita buat demo, kita tahu pasal aloe vera je tapi kita istiqamah. Mungkin go online, go offline, jumpa kawan cerita pasal benda tu. Istiqamahnya kita menyebabkan benda tu akan dapat hasil. Dengan kita banyak tahu, artis senang je saya boleh buat demo. Aloe vera, boleh saya buat demo. Madu, sekacang je. Dia orang, bakar-bakar boleh buat. Tapi satu pun kita tak buat. Mana bagus dengan yang orang Saudi tu. Dia boleh buat demo aloe vera sahaja. Lebih baik dia. Sebab apa? Dia buat dia istiqamah dengan benda yang sedikit. Macam juga yang zikrullah ni. Kita ambil lah. Banyak sangat nama-nama Allah yang untuk menarik rezeki. Kita boleh amal ya Fattah, Ya Razzaq. Mana-mana sahaja yang kita tahu,
Kan ni di hujung jari betul tak? YouTube banyak semua kita boleh ambil. Dekat mana itu ada mana Sifun Najah, CBN Najah dia share, Hamidah Hamzah pun dia share. Kita boleh ambil. Tapi yang sekarang ni masalah kitanya tak istiqamah. Ilmu banyak sangat tapi tak beramal, tak istiqamah. Jadi itu yang masalah. Buat demo tapi istiqamah. Betul tak Zah? Buat satu demo tapi istiqamah. Tapi janganlah tahu waktu je istiqamah juga tapi kena menambah ilmu, betul tak? Sebab apa? Sebab kita kena tadilah saya kata jarum tadi cucuk dalam laut pun itu saja. Walaupun kita kata kita makin banyak pun dia makin tak tahu, betul tak? Kena cari. Hari ni mungkin aloe vera kita pandai dah, ambil yang benda lain pula. Betul tak? Biar kita pandai belaka dan kita istiqamah untuk kita amal zikrullah ni supaya jadi makanan kita. Duduk saja hati kita, walaupun kadang-kadang kita diam, hati kita bergerak. Maksudnya hati kita dia berzikir, dia ingat. Kalau kita nampak dia diam, dia bergerak. Hati kita bergerak. Salah satu ikhtiar kita untuk kita istiqamah kata berzikir ni, kadang-kadang kita bukan malah, kita dah lalai. Sebab apa? Dalam surah An-Nas kata, ni wal asri innal insana lafi khusr. Dia lalai, betul tak? Manusia ni serta lalai. Jadi kita kena lalai macam mana kita nak tarik supaya kita ni beringat, ingat seumur. Macam mana cara dia? Kita adalah satu ikhtiar kita adalah kita ada tak yang letak kat jari kita tu, tasbih jari kat jari tu. Kat wazah ada nampak dah orang biasa ni banyak kan dulu dipakai macam tu kan. Jadi letak kat jari, duduk mana-mana pun automatik. Ni kadang-kadang kalau ada kerja buat ni, kita automatik kita tekan dah hati kita, walaupun mulut kita ni tak cakap, tapi hati dia akan berzikir. Ingat. Macam mana kita automatik, betul tak? Automatik. Jadi amalan kita ni boleh kita ambil ikut pada anda untuk ambil yang mana untuk jadikan istiqamah. Tasbih digital, betul. Ni pun boleh bagi untuk orang macam bagi gift ke, boleh. Kan suka tengok orang pakai tasbih, betul Bel? Maknanya dia orang ni kadang-kadang bila kita ada benda tu, dia kurang bercakap yang tak sepatutnya lah. Nak cakap negatif macam mana tengah tasbih, betul tak? Tengah tasbih dan dia akan jadi disiplin juga, betul. Bila ada benda tu dia akan automatik dia akan mengajar. Tak ada dia sedap pula. Kena ada gitu. Dan yang kedua adalah pasangan yang baik. Pasangan yang baik macam mana? Bila kita ada pasangan ni, dah saya tak ada lah, suami saya macam ni lah, isteri saya macam ni lah. Betul. Sebab apa? Sebab kita tengok masalah. Sebab apa? Sebab kita tengok kekurangan dia. Apa maksud pasangan yang baik? Kita tengok apa yang dia baik pada kita. Supaya yang baik itu akan tutup yang lemah. Betul tak? Yang tutup yang lemah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita terlampau fikir yang buruk-buruk dia. Sedangkan hari ni mungkin contoh badan kita. Kita tengok badan kita lah senang sikit. Contoh badan kita. Kita ni sihat setahun. Mungkin 2 hari kita sakit perut. Silap makan kita sakit perut. Sedangkan setahun dah kita sihat, tak sakit perut pun. Tapi hari ni kita silap makan, mungkin sebab kita tak ingat nak menjaga, kalau makan sedap sangat, tak beringat, silap makan jadi sakit perut. Kita tu, sebab apalah aku ni sakit perut, orang lain tak sakit pula. Sedangkan masa kita sihat setahun tak ada pun kita aku sihat ini, tak ada orang cerita, betul tak? Bila kita diuji je, automatik kita ingat benda tu. Macam ke pasangan kita. Jadi apa sahaja kekurangan dia, kita terima dan kita jadikan kita pasangan yang baik ni adalah kita dulu. Faham tak? Jangan maksudnya pasangan baik tu lah suami kita lah. Macam saya suami lah. Macam suami isteri lah. Dia yang kena baik-baik pasangan saya. Kita dulu bermula dengan diri kita. Sama juga dalam business forever living, kita nak fighter. Saya nak fighter. Saya tak boleh buat lagi lah sebab saya tak fighter. Kita nak tanya. Kita nak fighter. Adakah kita fighter? Sebab Allah akan bagi tepat pada masanya. Kita takut bila Allah bagi, kita tak boleh nak kawal, betul tak? Kita asyik-asyik, boleh tak handle? Awak boleh tak tolong handle? Awak boleh tak tolong handle? Asyik nak suruh orang je. Betul tak? Tak boleh sebab kan benda tu adalah bisnes kita. Takkanlah kedai kita nak buka kita suruh orang jaga. Betul tak? Orang tu pun ada kedai sendiri. Betul tak? Jadi kita kena jadi fighter baru kita akan dapat fighter. Dan Allah bagi tu tepat pada masanya. Betul tak? Jadi yang seterusnya anak-anak yang soleh dan solehah. Ni anak-anak yang soleh-solehah ni kita kata anak saya degil, anak saya macam-macam lah alasan kita kata, betul tak? Tapi apa yang menyebabkan dia jadi macam tu? Semuanya berpunca daripada kita juga. Semuanya orang kata rasa istiqamah ni kita kena orang kata ya kita dulu bermula dengan diri kita, cermin diri kita dulu. Macam Bel kata tadi lah, jadikan kita adalah cermin kepada orang lain. Kan bukan kata kita perfect, tak ada orang manusia perfect kecuali Rasulullah saja. Tapi kita kena usaha untuk jadi sempurna, betul tak? Ada kurang-kurang dia, ada tak sempurna dia, tapi kita jangan tengok yang kurang, kita tengok yang baik-baik saja. Dan yang seterusnya
dikelilingi oleh orang yang baik. Contoh malam ni lah. Malam ni lah kita ada band yang jemu-jemu buat kelas. Kadang-kadang kita kata, aduh kelas lagi, malam nak kelas. Kita bersangka kita banyak ilmu. Kita bersangka kita bijak dah. Betul tak? Rupanya banyak ilmu tak tahu. Tiba-tiba malam ni seronok pula hati. Betul tak? Ada yang seronok kan? Ada yang seronok, angguk-angguk sikit. Rasa seronok, beronok-ronok gitu malam ni. Sebab apa? Sebab benda yang baik ni adalah makanan rohani, makanan jiwa. Makanan jiwa kita, betul tak? Saya yang cakap ni pun mula-mula sejuk. Ni makin sejuk lah ni. Sebab apa? Duduk raikon. Bukan takut. Tak takut pun. Jangan takut tadi kan? Jangan rasa ada perasaan takut. Buang tadi. Jadi, kita buang benda tu kan. Jadi, hari ni macam orang kata anak soleh berguru dengan diri kita juga. Dan dikelilingi orang yang baik-baik pun macam kita hari ni. Alhamdulillah. Kita bersyukur dalam BOI. Memang semua orang bagus-bagus. Subline dan subline semua bagus. Betul tak? Tak loket ilmu. Kita melalui banyak fasa. Dulu fasa macam ni, dulu fasa macam ni. Tapi fasa sekarang walaupun dengan ujian COVID, dengan ujian yang ada, menyebabkan kita melatih, mendidik diri kita untuk jadi yang lebih baik. Jadi hari ni duk pandai Zoom, duk pandai online, jadi pandai online. Dan kita dapat ilmu baru. Ilmu baru dan benda tu bukan kata bila benda baru memang payah. Betul tak? Benda baru semua payah. Tapi bila payah dia akan jadi mudah bila kita sentiasa buat. Dan jadi dipanggil istiqomah. Dan bila kita sentiasa buat dia akan jadi istiqomah. Contohnya kita buat live. Kan buat live. Kita buat live kita istiqomah. Bila istiqomah tu orang tak sentiasa tengok kita. Asyik dia. Baguslah. Kadang-kadang kita nak cakap pasal produk pun. Kita hanya macam Cik Su saya suka juga sebab dia buat live dia jarang dia cakap pasal produk ada. Tapi dia banyak macam menjiwai. Macam nak membantu orang. Dia punya feeling tu macam berasa dekat kita. Dan kita orang nak buat live kan kata tak apalah Cik Su pandai. Cari alasan. Alasan benar belaka. Anda yang membenarkan alasan anda jadi yang 7 perkara tadi tu. Jadi anda tidak akan berjaya lah. Rezeki akan lari lah. Ingat baik. Bila kita kata macam tu je ingat. Dah kabur. 7 benda yang perlu dielak adalah apa dia? Membenarkan segala alasan yang tak boleh, yang tak munasabah. Betul tak? Jadi Cik Su pandai lah. Aku pun boleh juga. Macam contohnya hari ni saya suka tengok kita punya grup Mas Banda. Dia tulis Mas Banda tapi dia Mas Forever lah. Bukan Banda-Banda, Mas Forever. Dia pun saya kenal dia. Dia sangat takut untuk bercakap depan khalayak ramai. Tapi siapa sangka dia boleh buat TikTok nyanyi-nyanyi tapi kita tengok asyik ulang-ulang. Macam Menora. Kita tengok dia buat TikTok tu sebab orang kata aku nak buat macam dia, Hindustan tu pun tak pandai. Tapi dia punya kelebihan boleh buat benda tu. Sebab tu kita kata kita jangan tengok kelemahan, tengok kelebihan yang kita ada. Betul tak? Betul. Macam semua tadi tu. Kalau dia pandai, gajah lah besar, dia angkat benda besar. Saya kan kecil. Saya kan pinggang ramping sangat. Kaki saya halus, patah lah. Nak angkat daun kan besar pada saya. Tapi dia ada alasan tak semua? Tak ada alasan. Dia tidak beralasan. Dan kita tengok dia punya sarang sangat comel. Betul tak? Sangat cantik dia cipta sarang dalam tanah tu. Nampak tak? Dengan semut pun kalau kita tengok pun kita boleh dapat pahala. Kalau kita tengok dengan jiwa. Maksudnya kalau kita tengok alam ni besar, kita tengok kita bukan tengok saja. Orang besarnya tengok burung pun tengok saja. Tak ada benda. Tapi kalau tengok ni subhanallah. Allah cipta burung ni, sekecil burung ni pagi-pagi bising dah keluar. Keluar dengan perut kosong. Tapi balik-balik perut dia penuh. Macam tu lah juga kita nak cari rezeki hari ni. Biar kita yakin dengan Allah Ta'ala, kita yakin dengan rezeki Allah nak bagi kat kita ni. Kita jadi macam burung. Yakin seekor burung. Macam mana? Dia keluar, dia tahu tak rezeki dia kat mana-mana. Dia tak tahu. Tapi dia keluar pagi, dia balik petang dengan orang kata dia makanan yang penuh. Macam tu lah kita kena cari rezeki. Dia hari ni kita share seorang baru. 2 orang baru, 3 orang baru. Kita pun cakap, saya rasa saya tak boleh buat lah. Sebab tak ada orang nak. Tak ada orang suka, tak ada saya bukannya pandai cakap. Saya, mari dah cari 7 perkara tadi tu. Di sini sebenarnya, kita dah mencipta alasan dan kita membenarkan diri kita ni tak pandai. Kita dah meragui Allah yang memberi rezeki. Kalau dalam kita punya Islam, dalam Muslim dia kata dalam kandungan ibu 40 hari tu 40 hari dah ada ditetapkan semua rezeki termasuk rezeki kita. Tapi janganlah kita cakap tak apalah rezeki Allah tu dah duduk di rumah je. Sebab dulu saya pernah lah orang cakap ustazah tak apalah dia bekak. Ustazah kan dia ada ilmu betul dia bekat lah duduk ni dapatlah berjaya dalam ni buat business forever dia berjaya lah. Saya kata kalau saya ustazah alim ulama pun tapi kalau saya duduk dalam rumah saya kunci pintu sebab tu saya lagi orang adakah saya akan di tahap sekarang? Pun tak akan juga betul kan? Jadi siapa pun anda kalau gitu sedaklah
Sedaplah gajah dia besar. Sialah kek semut ni. Pada hurai semut pun takkan kita nak banyak dah kita boleh. Betul tak? Boleh hurai. Jadi hari ni kita jangan bersangka. Kalau kita kata betul, kita yakin dengan rezeki Allah nak bagi, hari ni macam tadi yang Datuk tadi tu. Siapa sangka, betul tak? Kita berpanah duduk dalam, saya suka walaupun orang kata buka booth ni benda yang bukan mudah lah. Nak buka payung tu pun kadang-kadang malu juga. Tapi yelah tak pandang nak buka. Kadang-kadang meja tu sampai orang lain buka kejap kita susahnya nak buka. Tapi seronok. Sebab apa? Di situ kita akan rasa kita yakin Allah nak bagi rezeki kat kita. Dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan hari ni daripada pagi saya tak keluar. Saya tak keluar jumpa orang. Semalam saya jumpa orang. Hari ni saya tak keluar jumpa orang. Tapi telefon akan duduk dekat kepala. Hari ni saya dapat ramai kau yang nak saya bantu. Kenapa tak? Jadi automatik dia bagi rezeki. Orang kata tak sangka. Sebab apa? Mindset saya kata saya nak. Saya nak 50 cc. Yang pandai lah jadikan dia pun. Saya tak kisah. Orang kata apa pun. Yang penting otak saya kata saya nak. Betul tak? Tak tak saya nak. Mungkinlah kita punya mak. Kalau mak kita tengok. Budak ni dah baca lah apa semua kan anak kan. Belajar macam main-main. Tapi anak tu mungkin dia ada aim higher dia sendiri. Mungkin dia anak yang bijak. Dia macam tak apa sangat dia belajar. Saya cakap ni macam bukan nak puji anak sendiri. Tapi saya cakap anak saya yang sulung tu. Kita marah dia. Marah macam mana? Asyik main game je. Bila nak baca. Dia akan cakap. Umi nak tengok kau baca. Dia baca. Dia akan ada lah tanya-tanya jawab. Tapi nak katanya. Kadang-kadang budak ni kadang macam kita lah. Kita ni kita macam fikir dia ni buat benda tu, dia tak buat benda lain. Sedangkan dia tahu. Dia tahu juga kita. Macam saya lah. Kadang-kadang mungkin kita ni nampak macam tak etik ke apa semua. Tapi sebenarnya kita, kalau kita betul-betul tahu kita apa yang perlu kita buat, kita akan buat je. Dan hari ni dalam seronok, macam Pok Din tu kan, saya share dalam kata usus punya kanser, usus apa semua tu. Tu bukan dia nak cari, betul. Allah dah rezeki kat dia sakit itu. Allah pilih saya kata. Dan Allah beri izin saya sakit ni dan kita boleh share dengan orang. Jadi hari ni janganlah minta sakit. Ada orang kata ustazah apalah ia bukan pesakit kanser. Lepas tu dia bolehlah cari prospek yang ni mudahlah dia share. Lah nak sakit kanser lah pula. Tadi kata ustazah bekat dulu dapat berjaya sebab ustazah. Kan? Ni pesakit kanser lah pula. Nak ke kanser. Jangan diminta, betul tak? Jadi sebenarnya hari ni di Forever sangat mudah. Kalau kita tak sakit, kita ramai dapat ni testimoni yang sakit. Ramai ke tak? Kalau kita dah pandai bisnes, ramai tak dalam teamwork kita dalam BOI yang dah pandai bisnes boleh berjaya? Ramai ke tak ramai? Ada tak yang tak pernah buat bisnes online, tak pernah buat bisnes networking macam kita ni tapi boleh berjaya sebab apa? Sebab dia yakin diri dia boleh. Betul tak? Dan yang seterusnya, hati suka cari ilmu. Macam malam ni tanya kepada ada berapa orang sekarang ni dalam kita punya Zoom? Ada 15 orang. Dan 15 orang yang suka cari ilmu. Cari ilmu, betul? Maksudnya sentiasa nak menuntut walaupun saya tahu dalam ni pun ramai yang dah pandai, yang dah faham tapi tetap kita kosongkan jiwa, jadikan kita ni bukan orang senang, bukan orang yang tahu. Banyak kita tak tahu. Jadi kita berkongsi sama-sama kita, betul tak? Dan hati suka bertaubat. Macam mana hati suka bertaubat? Maksudnya kalau kita ada rasa salah, kita istighfar. Paling mudah kali istighfar lah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Istighfar saja. Kalau macam ni saya tak tahulah cara dia macam mana, tapi kalau kita Bel macam mana boleh share? Bel kata, Bel pun tak pandai tau. Dia pun sebut astaghfirullahaladzim, you ni Syida. Semua dia cakap macam tu. Kan? Tapi astaghfirullahaladzim, aku bertaubat kepadamu. Masya Allah. Bel pun selalu sebut dengan saya. Masya Allah. Dia sebut macam tu. Suka dengan dia sebut. Sebab apa? Dia punya sebutan lah kan. Dia punya pelak dia tu. Masya Allah. Maksudnya apa? Maha suci Allah. Maksudnya kita menyucikan. Betul lah. Kita ni ada Tuhan, betul tak? Ada orang yang menciptakan kita. Jadi bila kita sentiasa ada buat salah, manusia tidak akan lari daripada buat salah. Ada je benda kita buat. Mungkin hari kita cakap sikit, kita bimbang, kita ujuk. Ataupun kita rasa macam kita, bijaknya aku, kita minta jauh. Kita kena cepat-cepat istighfar semua. Kalau kita rasa kita bijak, itu tak ada orang nak buat live. Macam Wahidah kan, Wahidah kita, jutawan mawaddah dengan suami dia. Saya nampak dia macam ni, sini. Kan? Dua-dua saya rasa macam mana, segang. Tapi kita fikir tak dilak unsur ilah mangkola, wala tansur ilah mangkola. Jangan tengok apa siapa yang bercakap, tengok apa yang dia cakap, kan. Wahidah pun kalau buat live, satu tip, tak mau bagi orang tanya kita tanya soalan. Jadi dah saya tanya dulu hari tu, tak sempat dia tanya saya. Betul tak Wahidah? Jadi yang seterusnya, hari-hari tanya kita tanya hari-hari kita kena tanya, aku ni menuju husnul khatimah atau apa? Atau sebaliknya. Maksudnya dulu saya ingat saya tak minat bisnes. Saya tak minat Forever Living. Saya kata saya minatlah untuk bisnes. Doktor ambil. Saya sehat alhamdulillah dah.
Saya tak mau bisnes forever ke bisnes apa, saya tak minat bisnes. Bahagian bisnes ambil ke doktor. Saya cakap. Lepas tu doktor kata, sebab apa? Doktor ni tak boleh ni ke? Macam dia kata tak boleh pahala ke macam itulah. Tapi saya kata saya memang tak minat. Tapi dia kata bila awak sihat, awak share dengan orang, dia adalah rezeki juga. Betul tak? Hari ni bisnes tu apa salah pada bisnes? Tijarah. Orang kata benda, jual beli apa yang salahnya? Sebab dia dah sunnah Rasulullah, betul tak? Berniaga 9 per 10 rezeki adalah daripada perniagaan, betul tak? Jadi doktor Allah Dr. Aida pesan pada saya, jadikan kita buat forever living adalah jabatan untuk akhirat. Masa tu saya dah faham sangat macam menjual. Bab mindset masa tu sangat menjual. Suka kalau ada jual adalah imbuhan, betul tak? Adalah duit. Masa tu memang otak berfikir jual je. Tapi hari ni rupanya kita lebih kepada berkongsi dengan orang lagi seronok. Sebab orang yang bila kita kongsi dengan orang nak beli pun seronok juga. Tu yang boleh datuk tadi tu. Sebab kongsi nak beli pun dapat juga keseronokan tu. Dan seterusnya dalam hadis kursi lah. Dia sebut apa? Anda indah zani abdi bi. Maknanya aku akan ni kalau kata hamba ni bersangka dia tak ada kerja, dia tak ada rezeki dan dia akan dapat apa yang disangka tu. Tapi kalau dia fikir dia dapat rezeki, dia fikir dia boleh berjaya, dia akan dapat apa yang difikirkan tu. Maksudnya dalam hadis ni sebut Allah bersangka dengan sangkaan kita. Jadi hari ni sebab apa payah? Sebab kita fikir payah. Sebab apa orang tu dapat mudah-mudah? Sebab dia fikir mudah. Macam apa nama? Tintin ke apa nama? Yin ke apa nama dia tu? No, yes. Dia sebut no tu pun yes. Betul tak? Sebab dia fikir, oh dia seronok. Jin. Tintin lah pula. Jin. Dia kata bila kata tamu, mesti ada yes. Maknanya dia yakin 4 orang. Ada orang kata 10 orang, 2 orang yes. Atas kita keyakinan kita, betul tak? Tapi benda tu bergantung kepada kita. Jadi sama-sama nak kita beramal. Apa yang saya cakap tadi bukanlah kata benda tu banyak. Halangan dan rintangan tu banyak. Cuma kita ambil 7 ni untuk kita guide kita lah. 7 istiqamah ni kita boleh ambil. Kalau yang anda dah ada, anda dah memang ada zikrullah apa, ataupun anda dah ada pegangan sendiri, ada yang kita beramal, apa-apa saja, kita boleh amal. Dulu saya ingat saya suka amal ayat kursi, ayat 1000 dinar. Saya suka amal istiqamah, amal ayat 1000 dinar. Dululah masa sakit. Masa sakit dulu saya memang betul-betul imahaya dengan benda tu, ayat tu. Menyebabkan benda tu memang membantu sangat saya. Kenapa tak? Bila kita tinggal, dia tak akan jadi macam tu istiqamah dah. Jadi hari ni sakit tu adalah anugerah. Sehat tu pun anugerah. Sakit pun anugerah. Sebab apa sakit ni anugerah? Sebab dia akan bagi kita insafi diri dan kita rasa kita ni benda Allah ingat kita. Kalau sehat je kita tak ada, kita sehat kita ingat Allah, betul tak? Kita jaranglah. Kan kalau sakit tu tak ada orang ingat, kita mesti ingat Allah, betul tak? Jadi hari ni sama-sama kita praktikkan dalam kehidupan kita seharian, apa yang baik tu kita ambil lah sebagai perjalanan hidup kita. Saya bukanlah kata di kalangan orang yang pandai, yang bijak, tapi kita berkongsi dan kita juga memerlukan ilmu pada orang lain. Dan kita buatlah, jadilah diri sendiri. Saya jadi diri saya, cuma saya waktu ubah, ubah macam dia kata, daripada pendiam dia cakap banyak, daripada malu jadi daripada duduk malu. Maksudnya daripada dia takut dia tidak takut, kita ubah. Kita sama-sama ubah. Kan? Sebab orang lain tak boleh ubah kita melainkan diri sendiri. Kita kalau kita harap orang yang ubah kita, dia tak kuat sangat. Tapi kalau kita sendiri nak, dia akan jadi. Contohnya macam kita orang sakit lah. Sebab saya ada rawat seorang, bukan rawat, kita bantulah dia, bantu daripada apa yang kita tahu. Dia memang kalau ikutkan telantar tu memang kita rasa macam dia memang down, muka pun memang down lah. Tapi hari ni hari yang kelima, hari yang pertama saya share dalam group tadi kan. Hari yang pertama dia dia demam, maka produk kita dia demam dan dia nak berhenti. Ni perlu kepada follow up. Bila saya call selamat pagi, apa khabar Pak Din hari ni? Bila dia kata Pak Din nak berhentilah sebab Pak Din dia demam. Saya pun kata, saya pun boleh saya call. Nampak? Saya akan WhatsApp, tapi bila benda yang perlu kepada penerangan, saya akan cakap, saya boleh call, dia kata boleh. Tapi bila saya call, saya kata berdemam tu tak makan ubat berdemam. Sebab demam sebab ubat. Demam bukan sebab suplemen, demam sebab Allah nak bagi dia demam. Satu lagi kita kata demam ni sebab apa? Sebab dia bangun lepas operate. Bangun, bangkit pun payah apa semua orang angkat, dia akan sakit tubuh, dia akan demam. Betul tak? Dia nak bala badan tu memang ada lah. Dan dia alhamdulillah bila dia dengar suara kita, dia teruskan. Hari yang kedua, apa yang berlaku? Hari yang pertama demam, hari yang kedua dia tak boleh kencing. Kalau kena pada kita kata, berhenti. Saya pun takut. Betul tak? Tapi dia tak boleh kencing, saya kata, okey, hadir kemahnya. Dia akan kata, senangnya lah dia ni.
Dikemah lalu orang yang sakit yang menanggung, betul tak? Tapi bila kita yakin kita bercakap, dia tak akan fikir gitu. Itu salah satu fikiran yang negatif. Kita fikir, orang tu nak fikir pun. Kita kata, okey, sekarang ni sebab dia nak bangun payah, betul tak? Nak kencing payah, sebab dia pakai plastik bag kan, plastik najis tu. Jadi mungkin ada kemah juga dalam kencing tu, boleh kau ada resa ataupun dekat berdekatan klinik tu untuk disambung wayar. Bila dah sambung tu dia kata, saya kata terus dia minum. Dia akan keluar. Kita punya badan kita akan letak dengan 3 benda. Perpeluhan, buang air besar dan air kecil. Betul tak? Jadi macam mana cara lagi? Dia kata dia tak minum sebab kencing ancak. Saya kata kita pun ada doa keluar masuk tandas. Sebab keluar masuk tandas ada doa dia untuk keluar penyakit. Keluar tandas kita ucap alhamdulillah dah keluar dari penyakit kita. Tak ada cara lain, betul tak? Jadi caranya kena ada lah. Dan kita kena bagi motivasi. Lepas pada tu saya pun masa tu saya duduk kamera handler lah. Masa tu. Jadi saya pun call WhatsApp balik macam mana, dia kata dah boleh kencing alhamdulillah. Boleh kencing pula tak pakai wayar. Alhamdulillah. Dan hari yang ketiga apa yang berlaku? Dia tak boleh buang air besar pula. Dia sakit perut. Dia pakai supit kan. Dia sakit perut pula. Dia apa yang berlaku? Dia kata dia sakit perut macam sangat mulah lah. Jadi kita kata saya pun suruh dia urut tapak kaki. Ni kaki kita kan dia ada laut ni kan. Saya suruh urut sini sebab dia point khusus. Saya suruh dia urut. Lepas tu saya urut labu betih. Lepas tu saya suruh urut kat bikap. Bila dia tengok macam tu, dia kata, mana kita ada jawapan. Macam mana saya boleh ada jawapan? Sebab saya belajar. Kita belajar, betul tak? Jadi kita amalkan ilmu tu dengan yakin. Dan dia buat, alhamdulillah kata dah. Buang, alhamdulillah dah buang dah. Hari yang keempat, apa yang berlaku? Hari yang keempat, apa yang berlaku? Hari yang kelima, apa yang berlaku? Dia ajak anak dia keluar pergi makan kat kedai. Macam saya hantar dalam grup tadi tu. Kalau kita yakin, kita kata, sebab tindak badan orang lain. Betul tak? Dia dah nak berhenti tapi dia teruskan. Seronok dah anak dia. Masa tu dah dia akan automatik saya pergi rumah dia tu, Kak pun saya balik daripada kamera, saya jumpa balik dengan dia. Dia kata sebenarnya dah masa dia sakit perut tu dah suruh saya ubuk apa semua. Lepas tu dia kata ada dah ubat-ubat macam lotion ke apa, saya kata ada. Maknanya ada produk lain pula untuk jual. Faham tak? Bukan untuk menjual tapi kepentingan dia, untuk keperluan dia, betul tak? Jadi bila dia tengok tu dia kata sebenarnya dah masa saya WhatsApp dah saya kata dia dah boleh buang dan najis tu, sebenarnya keluar sekali dengan darah dengan nano. Tapi saya tak cakap dengan dah sebab saya takut dah susah hati. Dia akan duduk kamera hello. Saya takut dah susah hati. Saya rasa terharu. Sebab apa? Patutnya dia marah kat kita. Tapi sebab kita ikhlas nak bantu orang, dia pun jaga hati kita juga. Pada kita pergi berehat-rehat dengan keluarga, dia pun macam bukan berehat saya memenuhi kata keluarga saya. Jadi dia pun tak kabur benda yang teruk-teruk. Jadi sampai kat depan rumah dia baru dia cerita. Dan dia pun cakap apa pada saya, kata takut tapi dia fikir mungkin betul lah dia kata benda tu akan keluar. Tapi alhamdulillah saya bersyukur sebab dia pakai plastik bag sebab dia tak melalui pembuangan yang normal. Jadi dia buang kat tu jadi dia tak akan rasa sakit. Kalau keluar najis banyak yang hitam tu keluar ikut situ. Nampak tak? Segala yang buruk dari pandangan mata kita belum tentu buruk untuk kita. Segala yang baik pada kita belum tentu baik untuk kita. Betul tak? Kita sentiasa dengar. Benda yang buruk tu belum tentu buruk untuk kita sebenarnya. Mungkin ada hikmah Allah buat bagi kita ujian macam tu. Jadi apa yang saja yang saya cakap malam ni mudah-mudahan kata benda kita jadikan iktibar, jadikan kita punya orang kata perjalanan hidup kita lah untuk hari ni. Kita dah bulan 6 dah. Kita nak fight macam ready lagi apa semua. Tidak ada halangan kalau kita fikir kita boleh. InsyaAllah pasti boleh. Sebab apa? Tadi dah cakap Allah bersangka dengan sangkaan kita. Dan apa saja yang saya cakap kalau ada salah silap, maknanya ialah kita cakap kadang-kadang kita kasar juga, betul tak? Bukan sok sendiri. Kadang apa cakap kan? Tak ada skrip. Pakai cakap apa yang dilintas oleh Allah Ta'ala dalam mindset saya ni. Saya cakap je lah. Itulah dia. Apa yang saya cakap itulah Allah nak izin. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama lah buat yang terbaik untuk kita punya tim kan, untuk bantu sahabat kita. Jadi hari ni takat tu je lah saya boleh share kan, yang sedikit pun kalau kita istiqamah insyaAllah. Jadi seterusnya saya segah balik kepada kita akan segah lah sebab kita nak dengar apa lagi untuk Bel kita nak tambah sikit lagi kan. Jadi saya segah kepada Bel. Silakan Bel. Okay, thank you Syida. Wah, siapa rasa best punya bagi satu? Ada tak rasa macam terpesona dengan Syida bercakap kan? Dia bercakap macam peluru. Kan peluru macam tu tak berhenti punya, best betul tak? Tanpa skrip pun dia boleh cakap macam ni. Siapa rasa sudah penuh otak? Siapa sudah rasa macam hari ni ada belajar something baru ataupun bukan baru kan, tetapi dia macam satu alarm ataupun reminder untuk kita, betul tak? Kalau ada belajar something, you tekan 2.
Kalau you rasa otak you sudah penuh lah, tak boleh nak masuk dah, you tekan 3. Ataupun you rasa macam mau lagi sikit lagi, you tekan 4. Banyak nombor sampai you pening. Mau tekan apa ni? Okey, nak lagi kan? Okey, Bel sambung sikit sebab itu semua tadi kita dengar kan apa yang kita kena elak dengan apa yang kita perlu istiqomah lakukan 7 perkara yang kita perlu lakukan supaya kita boleh menarik rezeki, betul tak? So that's why kan semua yang hadir hari ini 16 orang ni kan memang I boleh kesimpulankan ialah orang yang betul-betul nak berjaya di forever, betul tak? Betul atau tidak? Kan? Kalau tidak you tak akan masuk pukul 10 kan? Betul tak Syahira cakap apa? Betul. I nampak bentuk mulut dia sebut. Okay. So itu sebab you masih lagi ada dalam ini group. Betul tak? That's why Abel nak share sikit. Okay. Macam Syida tadi sebutkan. Kita kena ada apa? Cuma jangan. Kita sudah bulan 6. Betul tak? So kita sudah sudah bulan 6 so kita semakin dekat dengan bulan 12, betul tak? So lepas tu kita nak fight lagi kita punya apa Malaysia Rally. Siapa yang sedang memang nak fight Malaysia Rally punya, tekan 2 bagi saya tengok. Siapa memang sedang fight Malaysia Rally, memang nak punya. Itu nak punya, betul-betul nak punya. You tekan 2. You betul tahu sendiri punya malamat tinggal berapa CC. You tahu you tinggal berapa lagi VIP. You tekan 2. You betul-betul nak dapat Malaysia Rally. I nampak 2 orang saja. Okay. Yang tak nak fight tak apa tau. You jangan paksa sendiri tekan. Okay. Sebab kita tak berapa banyak masa dah. Okay. Kita tinggal sikit masa saja. So that's why Bel nak bagi tahu sikit lah. Sebab apa? Sebab kita tinggal dalam 2 minggu saja, betul tak? Tetapi kalau kita fikir kalau kita boleh buat, kita mesti boleh. 2 minggu, walaupun 2 minggu kan, kita akan ada keajaiban punya kalau you percaya. Okay? So that's why kita kena betulkan kita punya minda tau sebenarnya. Okay, minda sekarang you ialah seorang pekerja ataupun seorang bos di forever. Ini sangat penting tau. Kenapa? Sebab kalau hari ini kita macam pekerja, kita macam pekerja macam mana tau? Bila kita kerja, I fikir balik dulu saya kerja kan. Pukul 7 I kena pergi ke kilang. Pukul 7 I kena punch card. Lepas tu pukul 6:30 baru saya boleh keluar daripada kilang itu. I kena punch card itu. So that's why I memang kira masa punya tau. I tepat pukul 7 sampai kilang. Tepat 6:30 saya mau keluar daripada kilang. Itu adalah sikap seorang pekerja. Memang mengira kalau Sabtu Ahad bos suruh saya OT kan. Saya kata saya tak ada masa. Saya tak mau OT sebab Sabtu Ahad ialah hari kerja saya. I mau holiday dengan I punya partner. I nak dating dengan boyfriend saya. I nak family day. Siapa sama macam saya. Sangat mengira punya. Ini adalah sikap seorang pekerja. Sangat mengira. Okay, sebab itu adalah waktu cuti kita. Okay, so kalau hari ini kita nak buat forever. Kita adalah bos tau. You bukan pekerja. You punya upline bukan you punya bos tau. Kadang-kadang ramai ingat upline saya ialah bos saya. Dia suruh I buat 5cc, I ikut apa yang upline suruh. Upline suruh buat demo, ikut apa upline cakap. Kadang-kadang kita ada minda macam ni, ada tak? So kalau kita punya minda macam ini kan, kita akan macam seorang pekerja tau. Kita akan disepak oleh upline kita. Kalau upline suruh buat, kita baru buat. So kita sudah macam pekerja. Tetapi sekarang kan kita sebagai seorang business owner. Itu sebab kenapa Rexmond cakap kita adalah FBO. Forever Business Owner. Okay, forever adalah you punya business. You ialah pemilik bos. You ialah pemilik business ini. FBO. Okay, so kita kena macam seorang bos. Apa sikap seorang bos you rasa? Macam Kak Zah. Kak Zah adalah bos sendiri. You ialah bos, you ialah pekerja, betul tak? You buat kerja dan you tentukan apa yang you nak buat.
You kena masak, you kena cari pekerja, you kena cuci, you kena potong, you kena simpan duit, you kena kemas semua. Betul tak? Itu adalah sebagai seorang bos. Itu sebab kan, you memang tahu apa you nak buat hari ini, you punya arrangement nak potong sayur dulu ke, nak cuci ini dulu ke, nak ambil apa dulu ke, nak beli barang dulu ke, semua ditentukan you sendiri. Betul tak? Itu adalah satu bos. That's why kalau kita hari ini kita buat forever kan, kita punya minda macam seorang bos, okay, you sudah betul. Contohnya, kita pergi, contoh kita pergi holiday. Saya pun ada holiday. You jangan ingat Bell buat forever tak ada holiday. Kita pun ada holiday. Tetapi saya punya holiday kan, memang macam kita buat forever juga. Sebab apa? Sebab kita pergi holiday, kita pun pergi kedai makan. Kita pun pergi shopping center. Kita pergi jalan-jalan. Kita pergi jumpa orang. Betul tak? So that's why boleh tak kita anytime boleh tak sharing forever dengan orang? Boleh tak you rasa? Boleh kan? That's why anytime kalau you pergi jumpa orang kan, anytime you boleh dapat tangkap helang tau. Sebab helang dia akan terbang di sisi you anytime punya. Bukan kata hari ini you buka counter, you buka fair, baru you buat forever. Baru you nak sharing, baru you nak demo. Kalau kita pergi holiday kan, tak nak buat forever. Tak nak sebut pasal forever sebab I holiday dengan orang. So that's why ini minda sudah salah. Itu sebab kenapa kadang-kadang kita tak dapat tangkap factor. Sebab kita punya mindset, kita punya minda sudah kunci macam pekerja dulu. Ini bukan you punya salah tau. Bukan salah you. Sebab kita sudah lama sangat kerja dengan orang. Kita sudah lama sangat makan gaji. Itu yang menyebabkan kita sudah masuk dalam satu kotak. Otak kita sudah macam pekerja. So sekarang kita kena lompat keluar. You kena jadi macam satu bos. So anytime you buat forever. So you memang akan senang tangkap itu apa? Helang. Okay, you sedang potong sayur pun you boleh cerita forever dengan orang. Ini adalah maknanya you memang sudah ada mindset sebagai seorang bos. Okay. Yang kedua, you tengok kan, apa saya tulis. Kalau hari ini kan, kita macam saya dulu buat forever, saya part time. Okay. Part time kalau seminggu saya hanya spend 4 jam saja buat forever. Satu minggu 7 hari tapi saya hanya guna 4 jam buat forever. Sharing dengan kawan kat WhatsApp, pergi buat demo. Satu minggu 4 jam saja. Ini bermakna 1 tahun okay, 1 tahun saya hanya guna 200 jam maknanya 26 hari bekerja buat forever. Dalam 1 tahun 365 hari. Tetapi saya hanya guna 26 hari untuk bekerja. So you rasa ini you rasakan kalau saya hanya guna 26 hari buat forever kan, akan berjaya ke tidak you rasa? You rasa boleh berjaya tak? Berbanding dengan kalau satu hari you spend 8 jam untuk kerja, 8 jam kita tidur. Okay, macam orang biasa. 6 jam kita buat forever. Satu hari 6 jam buat forever. 1 tahun you sudah spend 2,184 jam. Maknanya 9 bulan you sedang buat forever. You rasa nombor 2 akan berjaya ataupun nombor 3 akan berjaya? Betul-betul berjaya di forever. Sampai manager, sampai CBM, sampai eager manager. Mana satu? You rasa nombor 2 ataupun nombor 3? Nombor 3 betul tak? Okay, ini baru kita panggil betul-betul buat forever tau. So that's why kita kena ubah. Kita tak boleh, kalau kita betul nak jadi CBM, nak jadi memang untung 1 bulan 5 angka punya income, kita kena betul-betul ubah kita punya mindset. Okay, walaupun kita part time, boleh. Kita boleh 6 jam ataupun 4 jam. Satu hari kita buat forever. Okay, ini bergantung kepada cara you pelan you punya masa. Macam seorang bos lah. Macam Kak Zah. Kak Zah adalah bos. You kena merancang you punya masa. Bila you nak buat forever. Okay, satu hari berapa jam. Pukul berapa masa itu you kena picit keluar. Itu sebab you kena ada jadual masa. Sebenarnya kita banyak masa tau. Kadang-kadang kita guna masa ni, kita sudah bazir banyak masa. Itu sebab kita tak nampak result yang kita nak. Sebab sekarang punya zaman sudah habis COVID tau. You tengok sekarang ramai orang sudah sangat stres sebab apa? Sebab inilah masa
ramai orang sedang nak cari balik duit. You tengok selepas 5 tahun berbelanjaan kita yang paling basic sudah 1 bulan kena spend at least 7,000 tau. So you jangan ingat oh sekarang punya gaji kita cukup makan, kita selesa. Macam Syida cakap, selesa. Jangan, sebab 5 tahun kemudian you tengok kan, rumah you 1 bulan you kena bayar 2,000, kereta 1,000, anak satu orang sudah 1,000, 2 orang sudah 2,000 tau. Sekarang punya anak sangat mahal you tahu. Lepas tu mak ayah kita nak bayar bagi mak ayah kita kan. Setiap bulan kita boleh bagi mereka spend 1,000. You rasa seronok tak? Pernah tak kita bagi 1,000 untuk mak ayah kita? Mah bagi you 1,000 kasih you belanja. Seronok tak kalau boleh setiap bulan kita buat macam tu? Best betul tak? Lepas tu kan sara hidup minimum 600. Komunikasi kita nak bayar DG Maxi 150, Wi-Fi semua tu. Sosial, contohnya kita punya kawan, tiba-tiba kahwin, jemput kita. Kita pun nak bayar angpau, nak beli hadiah untuk dia kahwin, betul tak? At least ada 400 extra punya. Insurance kita nak bayar lagi. Lepas tu kita ada tak saving? Ada tak? Siapa ada saving setiap bulan ada saving RM500? Cuba tulis. Ada kalau ada. So that's why kalau kita tak saving memang bahaya tau. So ini at least you tengok 1 bulan kita kena spend at least 7,000 lebih. So kalau hari ini kan kita belum lagi ada income macam ini besar macam ini kan. Macam mana hidup kita 5 tahun kemudian. Nampak? So that's why kita perlu ubah hidup kita tau. Kita perlu ubah hidup. Kita tak boleh teruskan kehidupan macam sekarang. Kita kena ubah. So macam mana kita nak ubah? Okay, macam mana kita nak ubah? Siapa nak tahu? Macam mana kita nak ubah? Okay, di Forever, you tengok ramai orang yang sudah berjaya. You tengok Kok Sun, Ching Jing, macam tadi Syida sebutkan. Sebenarnya mereka buat Forever, macam Jing Jing baru sebulan saja. Okay, kita jangan bandingkan diri dengan dia. Jing Jing ini dia memang bagus lah. I sangat suka tengok dia. Sebab apa? Dia ada satu sikap yang sangat bagus adalah dia ialah seorang pengikut yang sangat bagus. Maknanya upline dia suruh buat apa, dia 100% ikut. Dia tak tanya banyak. Macam Kok Sun suruh dia senarai nama, dia terus senarai nama. Kok Sun suruh dia buat 50cc, dia tak cakap kenapa mau 50cc, dia tak tanya tau. Dia terus pergi buat 50cc dan dia tanya macam mana mau 50cc. Kok Sun cakap you kena cari 25 orang VIP. So dia pun ikut tau. Memang pergi cari 25 orang VIP. Okay, so dia memang ikut 100% apa yang upline dia cakap. Itu sebab kenapa dia boleh 1 bulan 50cc capai. Okay, itu satu kekuatan dia. Pengikut yang sangat bagus. Dan dia memang sangat positif. Okay, so apa yang dia buat tau? 5 langkah saja. So you tengok saya cakap kan, ramai leader you tanya sesiapa. Kalau you pergi road tour, you jumpa CBM Ina, you jumpa CBM Ayu, you jumpa Sean Olive kan. Kalau you tak percaya, you pergi tanya mereka, apa you buat sebenarnya? Apa yang you buat? Apa yang you buat? Dia cakap apa? Ikut sistem, ikut sistem, ikut sistem. Apa yang sistem cakap? Sistem cakap bila kita nak mula dalam Forever, kita buat apa? 5 langkah. Okay? So, I rasa semua orang pernah dengar ini 5 langkah. Tetapi, adakah you betul-betul ikut 100%? Ada tak? Tak ada. Itu sebabnya kenapa kita belum ada result yang kedebung. Betul tak? Kita nak kedebung. Kita nak ubah. Tetapi kenapa belum? Sebab kita tak 100%. Okay, sekarang kita nak 100% ubah. So, kita kena mula balik 5 langkah. Apa pertama? Senarai nama 50 hingga 100 orang. Semua orang tahu kan? Ini poker card. Yang saya tunjuk kat sini. Poker card. Sebab dalam poker card dia ada 4 jenis. Okay, ada ini panggil apa? Hati, ada warna hitam punya, ada warna merah punya, betul tak? So dalam poker card dia ada 4 keping king, 4 keping queen, 4 keping J, 4 keping 10, 9, semua 4 keping. Okay, kita punya helang ialah king. Kita mau cari helang kita. Helang kita adalah king. Kita cakap. Okay, dalam 50 keping kertas ini hanya ada 4 keping helang tau. You nampak tak?
So that's why sekarang kenapa kita cakap you kena senarai 50 orang. Sebab 50 orang adalah satu poker card tu. 50 keping. Dalam 50 keping, pasti ada 4 orang fighter. You fikir macam ini. Ingat 4 orang fighter. Betul-betul boleh jadi CBM punya 4 orang. Pasti ada punya. You pukat card, mesti ada 4 keping king punya. Mesti ada. So that's why kita cakap apa? Dalam masa 2 bulan, you mesti jumpa semua ini. At least 50 orang dalam masa 2 bulan. So 2 bulan you pasti akan jumpa 4 orang king. 4 hingga 5 orang at least mesti ada punya. Okay? Itu sebab Jing dia ikut 100% dia buat. So dia pergi cerita GEP dengan orang, cerita. So apa dia jumpa? Dia jumpa 80% punya orang kan. Yang ambil yang jadi klien, jadi pengguna. Okay? So maknanya kalau 50 keping, 80% maknanya berapa orang? Ada 40 orang kan pengguna. Okay, 20% adalah VIP. Ada 10 orang pasti VIP punya. So you rasakan dalam 10 orang VIP ini kan, you sudah boleh jadi supervisor ke belum? Sudah boleh, nampak tak? Sebenarnya dalam masa 2 bulan you sudah boleh jadi supervisor. Itu sebab you kena check balik. Kalau dalam sini punya kumpulan hari ini kan, kalau you belum lagi jadi supervisor, jawapan dia senang je. Sebab you tak buka lagi 50 keping kad ini. You tak pergi jumpa satu-satu lagi 50 orang. Itu sebab you belum lagi jadi supervisor. Okay? So that's why sekarang you tahu, nak jadi supervisor kita kena jumpa 50 orang dalam masa 2 bulan. You confirm pasti akan dapat. Okay? So yang kedua adalah apa? Mesti hafal. Okay? Dalam 14 hari mesti hafal GEP. Sebab kalau you sendiri boleh cakap GEP, you akan dapat leader. You akan dapat VIP. You akan dapat fighter. Okay? Sebab kalau kita hanya cakap bahasa demo, kita hanya akan dapat pengguna saja. Okay? Ini memang sudah fakta. So that's why you mesti paksa sendiri pergi hafal. Hafal GEP tu. Sampai you memang sendiri boleh cakap. Sangat-sangat penting. Yang ketiga, mesti guna produk. Okay? Bila kita guna, kita share, baru kawan kita boleh rasa kita ikhlas nak sharing dengan mereka. Okay, bila kita guna produk, ambil gambar. Bel selalu cakap ambil gambar, ambil video. Sebab apa? Sebab you nak tunjuk orang, you betul-betul guna. You bukan cakap saja, you bukan ambil katalog punya gambar, bukan ambil Facebook punya gambar orang lain, letak dalam Facebook, bukan. Betul-betul gambar muka you sedang minum aloe vera, sedang sapu aloe vera kat muka. So, ini benda akan jadi satu viral tau. You akan jadi satu branding. Orang akan letak dalam minda, dia akan cetak dalam otak, oh, aloe vera adalah Bel. Bel adalah aloe vera. Bila I nak cari aloe vera, I cari Bel. Nampak tak? I nak cari aloe vera, I ingat forever. I ingat forever, I ingat Bel. Ini benda yang kita mau orang ingat ke kita. Nak tak? Siapa nak? Siapa nak, you tulis nak. Itu sebab kenapa ramai orang kan, bila you start buat benda ini kat Facebook kan, you akan perasan lama-lama kan, WhatsApp selalu berbunyi. Sebab apa? Bila dia luka, dia WhatsApp you. Bila anak demam, dia WhatsApp you. Bila ayah tak boleh buang besar, buasil, dia WhatsApp you. Mak tak boleh nak tidur, dia WhatsApp you. You jadi macam doktor. Orang apa saja sakit, dia akan cari you. Sebab apa? Dia sudah cetak dalam otak dia. Tak sihat, cari Bel. Nak cari aloe vera, cari Bel. Nampak tak? Itu sebabnya kenapa kita cakap selalu mesti share, mesti viralkan muka you dalam Facebook dan juga grup WhatsApp sendiri. You kena activatekan you punya grup WhatsApp sebab dalam grup WhatsApp itu rumah you. You punya pengguna ramai kat dalam. Okay, bukan tunggu manager tolong forward itu WhatsApp, bukan. You kena tunjuk muka you sendiri dalam itu WhatsApp group. Baru you punya pengguna akan rasa suka you. Oh, dia sayang you, dia nak tengok you, dia nak follow you. Dia tak akan left group punya, dia nak you punya ilmu. Okay? Itu sebabnya kita kena guna produk dengan seikhlas hati dan share. Okay? Yang keempat, kita kena ada weapon, senjata. Apa senjata? Paling basic, demo set. Sebab sekarang kita sudah boleh keluar jumpa orang, betul tak? Senjata mesti lengkap. Demo set, buku GEP yang baru. Kita dah start cetak dah. You dah order ke belum?
Kalau yang belum order, sorry. Sekarang sudah zaman 955 ya. Kita punya harga-harga semua sudah baru. So itu kereta pun sudah semakin banyak. Testimoni pun semakin banyak. So kalau you tak order, okay, you masih lagi guna GEP yang lama kan. Nanti orang pun tengok tak syok sebab harga sudah lain, betul tak? So kita kena ada katalog, kena ada GEP buku, kena ada demo set. Semua benda ni kena ada. Name card semua ni ada. Okay, ini semua adalah senjata kita. Okay, kita kena ready kan. Anytime, kita bos kan, kita anytime akan jumpa helang tau. Sebab helang I tanya you kan, helang dia tak akan berhenti satu tempat tunggu you datang. Itu macam tadi Syida cakap orang apa tak waras tak waras tu suka duduk satu tempat, betul tak? Tapi orang yang tak waras pun dia akan berjalan sini sana, betul tak? Dia akan bergerak. So lagilah kalau helang, lagi dia suka bergerak. Dia suka terbang sini sana punya. Betul tak? So that's why kita kena sentiasa ada ini senjata dengan kita. So anytime you boleh dapat fighter tau. Okay? Sangat penting. Ini benda you kena weaponkan. Okay? Hari ini saya bagi you sebagai satu reminder. Okay? You check. Sekarang you dah ready untuk era 955 belum? You punya demo set yang sudah 2 tahun berhabuk kat bawah katil you sudah keluarkan belum? Kalau belum, itu maknanya you belum lagi ready. So kita hari ini kena keluarkan semua benda ni, check balik. Kita nak balik ke itu badang peperang. Okay? Yang kelima adalah apa? Set maklumat. Sangat-sangat penting. Macam hari itu CBM Izalin, dia ada share pasal maklumat. Bila kita buat maklumat setting, kita punya manusia, kita akan tengok benda yang di tengah-tengah dan kita nak tengok gambar yang berwarna. Contohnya hari ini, you nak kereta. You kena cari itu gambar kereta, letak di tengah-tengah itu dream board. Hari-hari you pergi tengok. So you punya maklumat kena sangat jelas. You tahu sebab apa kena sangat jelas? Sebab apa? You tahu tak? Dulu ada satu budak. Okay, budak kecil ini kan, dia ada seorang mak lah. Mak dia sudah bercerai. Okay, sudah bercerai dengan suami dia. So dia sudah jadi seorang, betul tak? So ini budak ada satu hari kan, dia pun balik daripada sekolah. Okay, dia balik dari sekolah, dia balik happy, dia balik rumah kan. So dia nampak dia punya mak kan, duduk dalam bilik tau. So dia pun pergi tengok mak, apa dia mak buat kan. Dia tengok kat pintu, tepi pintu mak tak tutup. Habis itu pintu kan. Dia tengok mak dia buat apa dalam bilik tau. Dia tengok mak dia tanggal semua baju tau. Tanggal semua baju bogel. Lepas tu duduk depan itu cermin. Apa mak dia buat tau? Mak dia cakap, saya mau lelaki, saya mau lelaki, saya mau lelaki. Sebab apa? Dia sudah cerai lama sangat. Dia rasa mau nafsu sudah ada. Dia mau cari lelaki. So dia pun buat satu goal setting depan cermin bogel sebut di cermin. Saya mau lelaki, saya mau lelaki. So itu budak kecil tengok mak dia macam tu pun sangat terkejut tau. Dia ingat mak dia sudah gila ke apa. So dia buat apa tau? Itu budak kecil, dia pun ikut dia punya mak tanggal semua baju, duduk depan cermin, belajar mak dia. Belajar mak dia cakap apa? Saya mau basikal, saya mau basikal, saya mau basikal, macam itu. So you rasa kan, budak itu akan dapat basikal tak? You rasa? Cuba type dalam chat room. Siapa rasa dia akan dapat basikal? Dapat ke tak dapat? Mesti tak dapat, betul tak? Apa berlaku esok hari, you tahu tak? Esok hari, budak tu pun pergi sekolah. Lepas tu balik sekolah, oh happy. Balik sekolah kan, oh masuk dalam rumah kan. Hari ini lain macam dalam bilik mak macam ada suara lain macam. So dia pun pergi tengok dalam bilik mak apa berlaku. Dia ada dengar satu suara. Dia pergi tengok kan. Dia buka itu pintu kecil-kecil, dia tengok intai mak dia. Jangan belajar ini Dia intai mak dia dalam bilik dia nampak mak ada seorang lelaki bersama dengan mak dia atas katil. Ayo, bogel punya. So itu budak lelaki pun rasa sangat terkejut Kenapa semalam mak sebut macam ini nak lelaki hari ini terus maklumat macam impian sudah tercapai. Dia pun rasa sangat hairannya. Rupa-rupanya impian boleh tercapai dengan macam ini. So siapa rasa kan itu budak apa yang budak fikir tu adalah betul. You rasa sebut-sebut macam ini impian akan tercapai tak?
Tak ada orang jawab saya. You rasa kita bila kita sebut-sebut macam ini, impian kita boleh tercapai tak? Saya nak CPM, saya nak manager, saya nak Malaysia Rally, boleh tak capai? Tak akan capai. Itu budak itu sudah terlepas satu momen yang sangat penting apa berlaku. Selepas mak dia bogel, sebut saya nak lelaki di depan cermin, apa mak dia buat you tahu tak? Mak dia angkat telefon, telefon satu-satu lelaki kat list prospek dia, telefon. Tengok mana satu lelaki yang boleh datang. You nampak tak? Mak dia pun ada prospek list punya tahu. Lepas tu dia buat apa? Dia beraksi, dia pergi call. Dia call satu. Ada ramai yang reject. Last dia dapat seorang lelaki. Itu sebablah dia nampak mak dia dapat seorang lelaki. Nampak tak? Kena bertindak. Itu sebab you jangan ingat saya mau CPM, saya mau ini, saya mau F2D You sebut-sebut macam ini buat dream board cantik-cantik you ingat akan tercapai ke? Tak. Okay, tak akan tercapai kalau kita tak beraksi. Itu sebabnya kenapa kita nak sebut selalu 5 langkah. Senarai nama, lepas tu terus call, lepas tu 2 bulan kena jumpa habis, kena cakap GEP, kena buat demo. Sebab apa? Sebab kita kena beraksi. Baru kita akan capai matlamat kita. Nampak tak? Ini satu story yang sangat lucah. Tetapi dia ada sebab yang sangat besar. Siapa setuju? Nampak tak? So bila you ingat you tak ada kerja nak buat, apa you buat? Bukan bogel tau. Jangan bogel diri depan cermin jerit-jerit nanti anak you intai you Bukan, kita balik ke 5 langkah. Senarai nama, okay, sudah list nama 50 orang, apa kita buat? Kita call. Jumpa satu-satu GP, demo, dan kita akan dapat at least 5 orang fighter yang betul-betul ikut kita. So bila you ada 5 orang fighter, 5 line sudah terbentuk, kita akan dapat capai manager F2D, Eagle Manager, CBM, semua mesti ada. Okay, yang penting kita kena beraksi. Okay, so ada tak soalan? Siapa rasa ada belajar sesuatu? Bagi saya 3. Nanti jangan bogel depan tau. Okay. So ini seronok saya sangat suka cerita ini. Okay. Ada tak kawan-kawan yang nak tanya soalan? Ada tak? Tak ada soalan kita hanya perlu beraksi. Sekarang kita dah era 955. Kita dah produk kita dah semakin banyak, Atiksi, Madu kita semua dah ada. Lepas tu kita ada route tour, betul tak? Selatan minggu depan kita punya route tour. So ini semua adalah satu peluang untuk kita untuk ajak orang, okay? Lepas tu pergi route tour, lepas tu kita fight untuk ke Malaysia Rally. Okay? So 2 minggu, walaupun 2 minggu memang banyak keajaiban boleh berlaku. Okay, siapa percaya sendiri boleh capai Malaysia Rally punya? Kalau kita senarai nama, kita beraksi pasti boleh punya. Okay, kita mulakan balik. Buat sahaja. Okay, sama juga dengan kawan-kawan baru kita. Okay, kita buat sahaja. Okay, so kalau tak ada soalan, saya rasa kita punya apply day sampai sekarang, sampai sini sajalah. Okay. So yang nak bergambar boleh buka video, kita bergambar satu, lepas tu kita boleh bersurai. Sebab esok ramai yang kerja, betul tak? Tapi kita kena mindset, minda kita kena betul kita buat forever, kita pekerja ataupun kita bos. So kita kena curi masa tau, kita kena picit masa kita untuk buat sharing dengan orang. Okay, tak ada orang nak bergambar. Kita 4 orang je. Mana orang lain itu sudah tidur Itu jasad yang tak ada nyawa. Ataupun sudah pergi bogel. I mau manager. Okay. Ada lagi. Syarul Wahida itu gelap-gelap main dalam mana? Kereta. Okay, lain 1, 2, 3, I ambil gambar. Lepas tu kita bersurai Kita slogan, kita bersurai. 1, 2, 3.
Okay, dah. Okay. Nak slogan tak? Okay, semua boleh buka mic ah. Jangan tekan ah. Ask all to unmute. Okay. Boleh buka? Buka. Dah buka. Okay, lagi 1, 2, 3. Yes. No, No, go, go, go. Millionaire. Yes, no limit. Yes, no limit. Yes, no Ni limit. boleh. Okay. Okay. Bye-bye. Jumpa di Malaysia ready ya. Mesti capai. Bye-bye. Amin. Bye.